Buang kan? Dek, baru buang sampah dek. Kau membuat sampah lagi dek. Kena kan? Tak shoot. Jadi Nak syurga. pergi settle kerja jap. Kita boleh jadi nak syurga. Tanya ke bang? Jadi pergi settle kerja jap. Mana dia sampah jadi kita orang. Abang gitu. Minang. Itu dia itu macam gitu. Jap, jadi live kejap ni. Jadi okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Baru lah. Baru je. Orang ni pergi lah, awak tak boleh kerja. Yakin. Alamak. Ni abang basuh sebenarnya aku. Tak. Sihat alhamdulillah. Okey. Penat sikit. Tak serabut. Sihat alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Apa yang tak ada hal ke? Tak. Apa tu? Bukan esok ke Jakarta. Nanti. Idan Daman. Kalau kakak Idan Daman jadi nak lasa saja je ni. Takut nanti berpanjangan pula. Kalau nak pakai ais kan? Sekejap Dan esok kita live lama sikit. Aku nak live sekejap kan ni. Aku nak tanya kopi yang kau order untuk aku. Caramel macchiato. Idan live. Sekejap. Dan sekejap lagi aku invite kau balik. Sekejap. Kedai siapa? Kedai kawan. Idan nak end dah. Dah tak live. Suruh Idan live balik. Dan live Dan naik balik. Kalau kejap okey lah. Aku takut lama. Senang. Saya nak tanya air kopi. Kopi apa benda yang kau orderkan untuk aku? Kopi Bukan kopi nang. Kopi yang kau orderkan untuk aku, bukan kopi nang. ini kau naik kotak ke gas? Naik kotak. Oh ingat kau live. Bukan. Live lah. Live. Aku baru sampai ni daripada KL, daripada Perak. Baru ya? Live dan live. Jap. Live. Macam mana dia boleh tiba-tiba ni ya? Aku ada skill. Ada gang professional running with my clique now. Kau dekat Penang ke? Aku Jumaat Pening. Jumaat. Oh, dia semua. Jumaat baru gerak. Kita kong ni dah. Buat tiket free. Dan ni Dan Lakman, ni kau live ke apa ni? Aku tak live. Aku baru je end live. Dan HD lah. Sekejap Kita orang S2 lah. Aku baru je end live tadi. Diorang naik kotak. Macam ni Dan nak naik live dengan aku sebab cuba kau live juga. Idan nak naik live tu. Aku baru je end live korang ni. Kau live balik. Masuk air ni. Dah invite balik Dan. Kau tenang-tenang je. Tak apa, makan je bang. Bang, air batu abang tak bisa. Tak sempat. Abang berdiri je. Jangan korang. Aku nak naik kotak, kamu suruh aku live. Kamu nak suruh aku teman kan?
tengah ngantuk sikit ni. Kau buat lawak sikit Dan. Ha? Buat lawak sikit. Bye. Bye. Nyu pasal lagu Pentau Nyu. Hei, kau makin kelakar ya. Pasal lagu tu. Lagu sedih sangat tu. Sedih sangat tau. Duga-duga. Kamu yang minta yang bukan-bukannya, minta dugem le, minta apa le. Kamu ni suruh aku live ni ada maksud ni. Aku tahu dah sebab kau tengah ngantuk, kau tengah layan mata kan. Aku tahu kau nak apa, aku tahu. Nampak sangat aku muka mengantuk ke? Bukan, nampak sangat kau nak bergunakan aku. Gunakan apa? Tu. Pergunakan lepas tu kau tekan. Nampak barai ke? Tak ada lah. Okey je. Sebab okey. Serius. Okey. Jadi aku minta gambar kau dia. Aku tengok gambar-gambar kau shoot tau. Gambar-gambar baju Melayu yang kau shoot tu aku nak buat ni. Melayu apa? Ya, gambar baju Melayu yang lepas-lepas lah yang kau shoot tu. Aku jadikan kau punya demo lah. Bila kau shoot? Esok. Alah kau macam lah tak biasa shoot. Kau selalu ambil gambar kan? Selalu ambil gambar, bukan selalu shoot. Sama je lah. Assalamualaikum. Sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barai sangat ke? Barai sangat. Tak ah. Okey je. Okey, kau pun okey Dodi. Cuma mata kau terkebil-kebil le. Ya. Ha. Apa nak barai tu? Ramai kat Nak ambilkan kucing. Okey ya? Main gym. Okey, hilang sikit ngantuk aku Dan. Tapi lengan nampak besar tu. Sejak dua kampung ni lengan nampak besar. Sihat Alhamdulillah. Biasa di. Biasa. Okey. Nombor tadi. Ha? Nombor guys, semua satu terus. Nombor apa jadi? Aku angkat tumbler. Okey, Alhamdulillah. Esok shoot ke dia? Tak, esok saya kena settlekan kerja-kerja yang saya nak ke. Ya Allah, thank you Hafiza, thank you Fiza. Sebab saya 30-31 nak pergi Indon, pergi Jakarta kerja. So esok kena settlekan apa yang patut lah. Rupanya pasport dah mati. Aduh, pasport mati pula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah Raja, thank you. Bila nak ke bumi kan ya? Apa? Bila nak ke bumi kan? Asal ke bumi pula? Ha? Pasport mati bila ke bumi? Esok lah aku nak ke bumi. Tak kena datang Dan Talkin. Zati, thank you. Datang mana? Talkin, bagi Talkin. Talkin, boleh. Aku nanti aku panggil ustaz semua talkinkan kau sekali. Oh, patutlah korang bagi yang travel ni. Jadi punya task Thank you korang. Thank you. Raja Ima, ya Allah. Sudah, thank you. Ke dinding dah letak. Tolong Idan settlekan tas dia. Thank you Has. Tak, sebab ramai DM tadi cakap bila nak live tu jadi live. Idan macam tu. Korang completekan tas Idan please. Jadi kenapa repost VTT Abaya? Okay, jadi nak explain Abaya tu best friend Zaidi punya business. Dia dengan wife dia. So dia punya sales dia tengah drop. And Zaidi tengok dia punya baju pun cantik. So Zaidi
tolong promote lah, tolong promote. Mana tahu korang minat ke apa, korang boleh lah beli, support. Tak ada. Kalau korang minat korang belilah. Tapi cantik kan, dia banyak jenis lah, banyak jenis. Dia ada blouse, ada abaya. Nanti korang tengok lah, buka dekat profile tu, korang tengok. Nanti korang beli. Korang ni the best lah, korang the best. Dah berusaha buang thank you Nautica, Aicha. Sorry tak sempat nak Diva, thank you Diva. Di macam mana Di? Apa? Ambil gambar? Kau buka Pinterest je. Zeti terima kasih. Macam ni macam mana? Tadi tangan cik tangan tangan kau, aku nampak tangan kau macam tangan kau macam Kau buat je apa-apa dan kau handsome dan Allah, siapa bagi kilok ni? Thank you dapat ke dinding. Banyak point aku. Sorry dan dapat korang tolong komplektasi dan aku tolong kau jadi apa lagi. Tas kau kau tak tas apa? Tak ada, aku murah-murah je. Kau punya murah macam aku tak tahu je musibat. Di, kamu tengok aku kat sini ni tau, dolphin kepala rusa tu. Kepala rusa tu 299. Mana ada Di, tak mahal pun Di. Boleh lah Di, cukup-cukup makan. Alhamdulillah, tak apa. Mungkin hari ni rezeki aku. Di, terima kasih. Aku rindu mak aku Di. Aku bawa aku punya sekop mak aku ni Di. Salam mak kau. Mak aku kat kampung. Tadi tak nak beli salam. Boleh WhatsApp kan? Betul juga tu ya. Betul juga ya. Biasalah Di. Jalan jam. Christmas. Jam Kau daripada lalu mana kalau Perak? Lalu Gopeng. Oh, Gopeng. Memang manja cerita dia. Sorry lah kalau sabut-sabut gini. Bini Mr. Semalam siapa yang ada dalam live aku? Cuba jujur. Ramai dulu dalam live aku. Ngaku aku ada. Aku jahat tu. Kau memang jahat tu. Kau memang tayang body kau tu. Mentang-mentang. Aku yang live bukan aku yang live Tahu lah badan lawa, tak payah belagak siut. Aku macam apa lawa siut badan dia. Aku tu yang aku jadikan kerusi tu aku buat dumbbell. Badan lawa tak kekal kan? Malah tak kekal. Kalau nak kekal kena buat lah. Guys, boleh complete tak tu? Seorang satu Zeti, terima kasih. Seorang satu rose je. Dunia tapi Cici rock orang cakap sound dah elok. Thank you dekat Lady lah. Dia cuba jadi bad boy sikit. Jadi bad boy macam mana? Macam nak jadi bad boy? Jadi bad boy macam gitu je tadi. Saya tak pandai jadi bad boy. Lengkap lah Alhamdulillah. Korang kali 3 tu. Ya Allah, lengkap pula tiba-tiba. Memang dia tutup kalau nak tutup. Oh, kenapa? Cici rock. Boleh je, nanti takut korang tak suka saya pula saya jadi bad boy. Korang nama lagi Halo. 12. Nak suruh 12 ni. Satu lah. Yes, thank you. Ya Allah. Gua belajar dengan Idan. Kerja ke tadi Zaidi settlekan diri pula. Settlekan kerja sikit. THO, Maluri. Betul, jadi diri sendiri je. Tak payah nak jadi orang lain. Thank you. Fatin. Paus. Buat macam gitu Zid. Buat macam gitu Di. Paus. Buat Di, kena buat Di. Tak boleh. Kena Di. Di, kau kena buat Di. Paus. Apa begitu ni Fatin? Kau kena cakap Di. Paus. Paus. Kita macam manja. Kau rosakkan aku musibat. Wife dia UM ke? Kau ya? Aku pandai culik tepung ke?
Tengah nak habis dah. Kena buat, orang dah bagi kau paus di, kau kena buat paus. Aku buat tadi kan. Sekali. Sains kimia. Benda tu mahal di, benda tu mahal. RM200 tau. Aus. Nasib Paus. Dah lah tu. Aku bergerak paus. Okey, kat kau. Rezeki. Tahun depan habis. 10 kan. Terima kasih Fatih yang menjadi rezeki. Putih. Habis lah. Laju. Boleh ke dinding air Zaidi? Kedinding aku rosak je. Dia rosakkan saya lah kan. Tolong lah. Ada orang Jakarta kat sini. Bye. Kalau ada nanti kat Jakarta nanti insyaAllah kita jumpa. Kalau sempat lah. Kalau ada lah. Chill. Apabila kau bersamamu carian kejar. Di kasut kulit kan dia kan. Aku macam mana nak bagi kilatkan lah selain kiwi. Cari lah kiwi kilat. Ada kiwi kilat kan? Tapi aku ada yang tepat berus kasut punya dengan dia punya krim tu. Ada depan tak? Kilat kasut? Tak tahu. Kau beli polish skater lah. Polish skater. Kau tembak sikit, busuk. Boleh jadi. Aku nak kilat kasut, apa kena mendengar kereta dengan kasut? Hantar car wash. Ni ada orang hantar car wash. Ubat gigi. Ubat gigi pun tak, kasut kau tu jenis matte ke memang kilat? Dia memang kilat. Pergi Jakarta dengan manager. Dengan manager Zaidi. Ada orang cakap guna petrol. Ubat gigi dan apa kena mengenai ubat gigi ya? Tapi ada lah. Dan Vaseline pun boleh. Tak, dia ada kiwi yang boleh kilat kan. Ada kiwi yang boleh kilat kan. Oh, faham. Guna Vaseline Kau cari kiwi yang kilat tu lah. Uish, kamu tahulah. Sikit badan. Dah habis kan ni? Belum. Dan kalau dah habis, kenapa Victory Lab ni untuk apa? Fatin. Belum start lagi Fatin. Fatin tak start lagi. Culat tepung. Fatin tak start lagi Fatin. Oh, memang celana betul lah kamu ya. Kau memang celana ya kamu. Jaring sikit kan. Ya Allah, Korel lah. Mashmate. Siapa pergi? Alisha. Tadi siapa yang datang nuntang tadi tu? Kalau korang tengok tadi, thank you tau datang daripada Nilai. Daripada Nilai Bagus. Kita pergi Jakarta beberapa hari, 2 hari bulan. Oh, cilat tepung. Banyak rezeki dia, alhamdulillah. Allah bagi rezeki. Sampai 20 tu. Betul 20 ni. Betul lah. Aku mana tong-tong. Ini. Oh, dia buat gaya batang lah. Dari tu je. Batang lah. Berapa hari dekat Jakarta? 31, 2 malam. Marshmallow, thank you. Ya Allah, bagi. Bukan New Year, kerja lah. terima kasih. Semoga panjang umur rezeki. Dia dari Kelantan ke? Saya lahir KL, mak ayah saya Kelantan. Obo-obo, thank you Obo-obo. Obo-obo. Buat macam tu ni. Macam mana? Buat di, kau kena buat di. Obo-obo mahal di, RM100 di. Tak nak. Aku tak nak dibodohkan oleh kau. Tak nak. Di, kau kena buat di. Obo-obo di. Orang appreciate. Buat slow. Tahu orang kiri kanan. Tahu buat depan ni. Ini semua kawan aku daripada kecil, kau tahu tak? Ini kalau dia nampak aku buat ni sampai ke tua kena bahan ni. Bukan depan. Tak lah. Depan tak dengar di. Diorang kat depan aku dan kau nak tengok kat depan aku. Nampak jangan. Thank you. Siapa yang cakap jangan tu memang korang memang I love you. Thank you.
Jangan. Nanti Kara minta tolong aku juga. Tak tolong apa? Diorang tu yang komen jangan tu nanti minta tolong aku juga. Jangan lalai. Okey, saya tak lalai. Yang kau terus, orang saya terus. Ketua kampung. Tengok depan. Tak boleh, depan ada orang. Ketua kampung, memanglah ketua kampung. Tak nak ah. Dia jangan lupa kena update kat IG. Saya Coral, thank you. Atira, Fatin, thank you. Fatin, Nish, thank you. Syaz, terima kasih. Semoga banyak Malaysia. Thank you, Syed. thank you. Adina, Danila, Nis, Dila dia. Has, thank you Has. Payung bicep. Okey, korang bagi betul-betul rapat ke dinding. Dia bawa payung. Tak gurau-gurau, tak payah. Dah lari niat ni. Dah lari niat ni. Tak, kau niat. Aku tak cakap apa-apa. Dah lari niat ni. Aku tak cakap apa-apa. Sampaikan benda yang manfaat sikit. Jangan lari sangat niat. Lagu juga. Niat. Oh, Rina, Zai, thank you. Sambil-sambil. Bila nak sharing. Okay, cuba korang bagi topik. Jangan cabar. Okay, saya cabar. Kejap korang, kejap. Guys, 25 second. Guys. Terima kasih. Semoga banyak rezeki Syed. Takut ni kamu tengok apa? Kau ingat aku boleh potong kamu? Tak payah nak buat terkejut. Bukan. Aku takut diorang buat yang rapat ke dinding tu. Silih. Diorang complete atas kau Baik, Dadan. Belum. Tak complete. Jauh lagi perjalanan. Jauh lagi. Alicia and others contributors help you win. Thank you. Sekejap. Ramai ya, Fatin, thank you. Alicia, thank you. Cika, thank you. Jodoh, Takruf. Sekejap. Okay, sekejap. Korang bagi satu topik. Lepas tu kita borak-borak. Engkau pun bukan aku. Oh, okay. Takruf Takruf tu, korang pun takruf apa kan? Takruf apa? Korang pun tahu takruf tu apa kan? Ujian, rasa dah borak kot hari tu pasal ujian. Sabar. Kisah Nabi. Oh, okey lah. Jadi cerita pasal ni lah. Korang pernah dengar pasal Ashabul Kahfi tak? Double. Tutup lah off tu. Kau dengar suara aku kan? Lahanat. Hello. Orang yang bersabar ni golongan apa? Golongan ahli syurga guys. Zil, tadi ada orang cari kau. Siapa? Diorang cakap buka kedai kat Nilai. Tak, tadi ada customer datang. So Zaidi buka. Keikhlasan, persahabatan. Dia macam mana lah? Bagi saya lah, kalau nak ikhlas dari segi kawan ni kan, Yang tu lah. tak adalah baru. Kisah Nabi kan? Mana? Sekejap. Buka dekat tengah juga. InsyaAllah. Ustaz Zaidrus pernah dengar Ustaz Zah cakap nak tengok aku.
Bisnes bagus lah. Istiraj. Jadi Sultan. Kisah Nabi. Bebas. Kalau Topik trending apa? Topik trending apa? Ashabul Kahfi ke? Hujan sabar ikhlas. tak betul-betul. Beza redha dan ikhlas. Itu saya suka sirah. Sirah ni banyak. Sirah okey lah. Jadi cerita sikit. Ni apa yang Zali tahu lah. Ni apa yang Zali tahu and apa yang Zali dengar daripada video-video ceramah juga. Bukan dari study ke apa. Jadi tengok Ustaz Wadi cakap ni apa yang Ustaz Wadi cerita lah. Rasulullah kan umur 8 tahun atau 9 tahun macam tu dia kan Rasulullah kan anak yatim piatu. So Rasulullah duduk bersama pakcik dia Abu Talib. Korang tahu kan pakcik dia Abu Talib. So Abu Talib nak pergi berniaga dekat Syam. Tapi akhlak Rasulullah ni time kecil pun dia dah rasa macam dia menyusahkan pakcik dia. So bila dia rasa macam dia menyusahkan pakcik dia nak tolong pakcik dia, ada niat nak tolong pakcik dia, usaha dia umur 8 tahun. Kalau korang boleh imagine umur 8 tahun baru dah jawab umur 8 tahun ni baru darjah 2 tau. Umur darjah 2 ni dah start fikir pasal nak bantu orang, dah start fikir nak tolong pakcik dia, nak kurangkan beban sebab dia tahu pakcik dia pun tengah susah. So pakcik dia ni nak pergi berniaga dekat Syam. So pakcik dia cakap tak boleh ikut sebab bahaya, sebab takut kena serang dengan kabilah lain ke, dan takut kena serangan binatang buas, macam-macam lah sebab zaman dulu kan. Tapi Rasulullah degil juga, tetap nak ikut juga sebab dia nak tolong, sangat-sangat nak tolong sebab dia tahu, dia nampak depan mata yang pakcik dia Abu Talib ni sangat susah, and pakcik dia ni memang jaga Rasulullah, memang sayang betul-betul kat Rasulullah. So jalan cerita dia Rasulullah ikut pakcik dia Abu Talib bawa Rasulullah ikut pergi ke Syam. So bila on the way nak ke negeri Syam ni, nak ke negeri Syam ni, dalam perjalanan tu ada perkampungan orang, perkampungan Bani Israel. So dekat dalam perkampungan Bani Israel ni ada seorang pendeta. Pendeta ni maksudnya orang yang kaji, orang yang study, orang yang hafal kitab. So Bani Israel kitab Taurat lah kan, kitab Taurat. So bila diorang dalam perjalanan on the way nak ke tempat perkampungan tu, so pendeta ni nampak satu kumpulan ni berjalan dilindungi oleh awan tutup kumpulan ni and semua pokok tunduk dekat kumpulan ni. So pendeta ni dah tahu dah sebab dalam kitab Taurat dah sebut dah. So bila sekumpulan orang-orang yang dah tua ni pergi masuk dekat perkampungan Bani Israel ni apa semua, so pendeta ni pun ajak Abu Talib dengan mungkin dengan ada beberapa orang, kira macam sambut. Lepas tu Buhairah ni pun tanya, ada tak di kalangan kamu ni seorang anak yatim, dia cakap ada tak di kalangan kamu ni ada tak di kalangan kamu ni seorang budak? Dia cakap ada. Lepas tu dia cakap budak tu siapa? Lepas tu Abu Talib pun cakap anak saya. So pendeta ni macam cakap, oh kalau anak awak maksudnya salah lah sebab dalam kitab Taurat bagi tahu yang ciri-ciri Nabi akhir zaman ni dia seorang yatim piatu. So bila Abu Talib dengar Buhairah cakap macam tu, so barulah Abu Talib mengaku yang betul ni yatim piatu. Lepas tu bila Buhairah cakap, bila Buhairah terangkan dekat Abu Talib yang dia nampak kesemua ciri-ciri Nabi akhir zaman tu ada kat Rasulullah. Dia nampak awan lindung satu,
dia nampak pokok tunduk satu, dia nampak bekas belahan dada satu, dia nampak cahaya dekat Rasulullah tu. So benda-benda yang dia nampak ni, Nabi sebelum Rasulullah sebelum dia jadi Nabi, dia tak dipanggil mukjizat, dia dipanggil irhaus. Lepas dia dilantik sebagai Rasul dan Nabi, baru dipanggil mukjizat. Sebelum tu dia akan dipanggil irhaus. So itulah banyak sedikit lah, tu lah boleh cerita. So lepas dah cerita-cerita apa semua, so Buhairah ni seorang pendeta, dia kira macam ustaz lah, ustaz untuk orang Yahudi macam tu, tapi dia baik. Dia cakap dekat Abu Talib, wahai Abu Talib, kau kena sorok Rasulullah ni, kau kena sorok Muhammad ni, kau kena sorok. And dia tahu nama Nabi akhir zaman tu Muhammad, sebab dah tulis dalam kitab Taurat yang Nabi akhir zaman tu nama dia Muhammad. So betul, memang Rasulullah tu dia yakin lah yang Rasulullah tu memang Nabi akhir zaman. So dia cakap dekat Abu Talib, wahai Abu Talib, kau kena bawa lari Muhammad ni ikut laluan ni. Dia Buhairah ni bagi laluan lain untuk diorang ni berjalan supaya orang lain tak tahu. Sebab bila orang tahu, orang akan cuba untuk bunuh, orang akan cuba untuk bunuh Rasulullah kan. Orang memang sebenarnya orang Yahudi ni dia orang baca, orang kaji kitab diorang. So Buhairah ni nak cakap dia punya baik, dia nak protect Rasulullah ni, dia suruh Abu Talib ikut laluan lain. So dia bagi laluan lain yang laluan yang orang lain tak tahulah, lebih kurang macam tu. Tu sedikit sebanyak yang saya dengar daripada Ustaz Wadi punya ceramah. Sebab tu saya suggest korang, kalau korang scroll TikTok, korang scroll je yang Ustaz Wadi punya ceramah, Ustaz Zaidul punya ceramah. Tu je. Saya dengar ni, saya bercerita ni pun saya dengar daripada ceramah-ceramah tu juga. Bukan saya pergi belajar ke apa. Saya copy paste je sebenarnya. Tapi kalau salah, tegur balik. Apa dia? Sudah. Isra' ni maksudnya perjalanan Rasulullah daripada Mekah ke Palestin. Mi'raj perjalanan Rasulullah daripada Palestin ke Sidratul Muntaha. Sebelum terjadinya Isra' Mi'raj ni, dia ada jadi tahun kesedihan sebab wafatnya Siti Khadijah. Ramai sahabat Nabi yang banyak, memang tahun tu tahun kesedihan. So Allah nak pujuk Nabi, Allah jemput Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha untuk jemput, and time tu lah dapat syariat tentang solat. So maksudnya nak bagi tahu yang solat ni adalah hadiah. Ni cara Allah nak pujuk Nabi. Sebab tu puasa ke zakat ke apa tu semua melalui Jibril, tapi kecuali solat ni Allah bagi direct terus dekat Rasulullah. Jadi Alinasya I love you tu. Apa? Ni kalau salah tunggu aku pakai share ni. Ingatkan je tak buat live dah, I buat, tapi saya depends lah. Boleh lah yang lain. Dan tolong pula Dan. Sekejap, aku tengah cari aku punya penggilat kasut tu hilang. Kau main gym guys. Mana ada? Okay, patutlah lah. Sebelum saya terlupa kan, saya nak cerita pasal Ashabul Kahfi. Kau tahu kan? Pasal cerita Ashabul Kahfi. Okay. Ni saya baru tengok video ni. Ini saya cerita balik sebelum saya terlupa kan. So apa yang Ustaz ni cerita, dia cakap pada satu zaman ni ada seorang raja ni. Seorang raja ni dia muda dan dia penyembah berhala. So dekat dalam satu kawasan negeri dia tu, negara dia tu, dia nak semua rakyat dia sembah berhala. Kalau siapa tak sembah, dia akan bunuh, seksa macam gitu lah, lebih kurang. Bunuh, seksa. So satu negeri tu murtad, satu negara tu murtad.
sebab raja dia ugut macam tu. Tapi ada 7 orang yang tak terima apa yang raja dia minta. So selepas raja dia dapat tahu yang ada 7 orang ni yang tak ikut dengan cakap dia panggil tau. So 7 orang ni pun menghadap raja ni. Dia cakap, raja tanya, kenapa kau macam bahasa kita kan, kau nak tunjuk hebat ke apa kan, kau belagak ke kan, kau macam tunjuk bagus ke, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu diorang ni pun cakap, aku takkan sembah melainkan Allah, lebih kurang macam tu. Aku takkan menyembah selain daripada Allah, sebab berhala ni apa semua ni bukan adalah Tuhan aku semua adalah Allah. Dia cakap macam tu. So raja ni pun dia ada dalam ayat bahasa Arab tapi jadi lupa. Lepas tu raja ni pun cakap, okey, tak apa, aku bagi kau masa 2 hari untuk kau fikir. Kalau kau tak boleh decide, aku akan bunuh lah. Tu dia buat gaya macam ni. So maksudnya berbunuh lah. So after dah 2 hari, diorang pun discuss semua sebab diorang fikir, okey 7 orang nak lawan satu negara ni memang takkan boleh fight lah. So after dah fikir semua, bukan fikir TikTok ni, fikir. Lepas tu dah fikir semua, diorang pun decide untuk lari. So bila diorang dah lari, diorang pergi ke satu gua. Bila diorang pergi ke satu gua, sebelum masuk sebelum masuk ke pintu gua tu, okey, inilah sebab apa Rasulullah suruh hafal 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Yang 7 orang pemuda ni dia baca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi sebelum masuk gua tu. Itu kayaknya 10 ayat terakhir Al-Kahfi. Baca cepat lah. Tak ingat. Okey, yang tahu tu tahu lah sebab saya tak hafal. Jujur saya cakap saya tak hafal lah. Diorang baca. So after that, dekat Idan tu. So after 7 ni dah baca, Azan kat kau Dan. Cakap ni. ni plastik lah. Aku rasa nak rembat dah. Siapa? Bunyi plastik tu. Oh. Okay, sebelum masuk gua dia diorang 7 orang ni baca surah Al-Kahfi 10 ayat terakhir. Kau apa masalah kau? Okay, 10 ayat terakhir. Lupa lah siut. 10 ayat terakhir. Okay, dia dah baca 10 ayat terakhir. So after dia dah baca 10 ayat terakhir ni, 7 orang ni masuk. 7 orang ni masuk. So diorang duduk dalam ni, diorang discuss apa semua, diorang cakap apa semua. So diorang tidur tau, So lepas diorang dah tidur apa semua tu, diorang rasa diorang tidur macam sehari, macam setengah hari. And tiba-tiba diorang bila diorang semua dah terjaga, diorang semua macam dah discuss. Kita dah tidur berapa lama ni lah, tak makan lagi apa semua ni. Diorang rasa macam tidur setengah hari tau. Ada yang tidur setengah hari, ada yang rasa macam tidur sehari, and ada rasa macam tidur kejap lah, macam tidur sehari. And diorang tak makan apa-apa, lapar lah. So diorang decide untuk cari seorang keluar pergi cari makanan. And diorang pesan, bila dah keluar, jaga kelakuan, jaga akhlak, jangan bagi tahu sesiapa yang kita ada kat sini, sebab takut raja tu cari lah. And dia suruh 7 orang pemuda ni macam tunjuk contoh yang baik lah. Nak bagi tahu yang 7 orang ni dia orang yang berakhlak lah, orang yang bagus. Ni cerita pasal Ashabul Kahfi. Lepas tu diorang dah decide seorang ni keluar. So seorang ni pun keluar. Bila diorang keluar ni, diorang baru perasan yang diorang ni dah tidur selama 300 tahun. Nak bagi tahu hebatnya kuasa Allah ni. Sebenarnya diorang tidur 300 tahun tapi diorang rasa macam tidur setengah hari atau sehari macam tu je. Sebabnya diorang perasan, sebab apa? Satu sebab yang seorang yang keluar ni, bila dia pergi ke luar, dia dah nampak, yelah beza 300 tahun kot.
300 tahun bangunan semua dah tinggi-tinggi apa semua, duit dah lain. And dengan pakaian dia dah jadi, pakaian dia pun pakaian purba, duit lama. So after dah balik pada pekan apa semua, baru seorang pemuda ni, yang pemuda tadi tu patah balik. Tapi dia cerita balik lah dekat geng-geng dia 7 orang tu, yang orang-orang dekat situ ada cerita pasal yang 7 orang pemuda lari daripada raja yang ugut diorang nak bunuh. Tapi tu cerita 300 tahun lepas. Tapi diorang rasa diorang tidur macam setengah hari je, sehari macam tu. And dalam ada hadis bagi tahu yang semasa diorang tidur tu Allah balik-balikkan badan diorang. Maksudnya Allah pusingkan badan diorang tanpa sedar. Sebab apa Allah pusing-pusingkan badan diorang tu, supaya badan diorang tak dimakan tanah. Itulah dia 300, betul, 300 tambah 9 tahun. Thank you 300 tambah 9 tahun, betul. Punca sebab Allah nak balik-balikkan badan diorang tu supaya badan diorang tak dimakan tanah, supaya macam tak jadi macam mayat lah. Dan ada seekor anjing, betul, bijak. Juga tak nak bagi binatang-binatang jejak. Betul. Tak nak bagi dimakan tanah. Kalau contohnya macam mayat lah, bila mayat kan stay je kan dimakan tanah. So busuk. Sorry saya pakai gelang saya cabut. So itulah. So diorang dah discuss semua apa semua. So diorang pergi jumpa raja baru. Diorang pergi jumpa ke atau Dia dekat zaman baru. Raja baru panggil. Diorang dah ada kat zaman baru, and raja baru ni panggil sebab dia ada terdengar orang cerita pasal kisah 7 orang pemuda ni. So raja ni pun panggil, So diorang cerita lah semua, memang diorang cerita sebiji apa semua. Lepas diorang dah cerita dekat raja baru ni, sebab raja baru ni kira macam sempoi lah. Dia cakap, okay, kalau kau nak buat agama kau, ikut. Dia tak ada macam raja sebelum ni. Macam kau nak sembah bala, ya ikut kau. Kau nak follow Islam, okay, ikut kau. So raja ni raja yang sempoi lah, orang cakap bahasa sekarang kan. So after dah dengar cerita apa semua ni, lepas tu barulah betul-betul sahih, and barulah kisah ni dijadikan macam sirah. Bukan dijadikan macam sirah, memang sirah lah cerita dia. So after dah tahu lepas cerita ni semua memang dah sahih, nak jadikan cerita, Allah wafatkan 7 orang ni serentak. 7 orang ni terus wafat serentak. Itulah kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, benar. Tu sedikit lah yang saya tahu. Yang saya tahulah. Saya baru dengar kemarin. So saya copy paste ni. Benar, Ashabul Kahfi. Saya fokus. Share cerita tentang Rasul. Why dia bunyi plastik ni? Kuat gila. Oh ya, aku tak pasal, aku yang kau marah siapa, aku duduk lah bunyi lah sebab aku nak tarik benda-benda tu. Tak. Aku marah plastik tu. Orang ni kelas hujung ke? Daman duduk kelas paling belakang kali. Wih, sedap ni makan burger. Burger kan? Nenek kau pun. Sahabat gua. Kisah Nuaiman. Plastik salah, betul. Nuaiman banyak. Nuaiman dia jenis orang yang Cerita kelakar. Lucu. yang jenis ni kita dengar yang betul-betul, maksudnya menyayat hati, yang boleh kita orang kata kita orang ni baik. Kan nak konon-konon baik. Sekarang orang kata bagi kesedaran macam tu. Bagi kita beritahu. Mungkin dalam ni ada yang sebelum ni tak pernah dengar ke, tiba-tiba dia pernah dengar, jadi dah dengar ni mungkin dia nak berubah. Kita tak tahu niat orang. Dia macam berminat nak dengar lagi, and then dia tak tu dia dah cari buku-buku untuk baca. Ni untuk faham. Kita tak tahu. Dia nak mungkin daripada apa yang kita dengar kisah tu, nak bagi tahu yang Allah nak jadikan apa-apa ni, apa-apa boleh jadi. Islam ni memang tak boleh nak difikir dengan logik akal. So kalau korang nak fikir pakai logik akal, itulah akan dia jadi macam contohnya liberal lah. Sorry to say lah. Itulah contoh jadinya liberal. Benda-benda yang korang nampak sekarang, itulah sebab fikir pakai logik akal. Islam ni tak boleh fikir pakai logik akal. Kalau nak fikir pakai logik akal, macam mana kita nak dapat pahala? Macam mana kita nak nampak iman? Macam mana kita nak nampak Allah? Macam orang petikan, bumi ni flat, bumi ni bulat.
Itu fikir pakai logik akal lah tu. Sebenarnya Islam ni tak boleh dipikir menggunakan logik akal kita. Sebab tu lah pahala dosa. Kalau ni ada buku dia panjang. Tu lah pahala dosa ni adalah benda-benda yang ghaib. Betul. Benda-benda yang tidak nampak. Sebab benda-benda yang tidak nampak ni yang kita pelekehkan. Sebab kita nampak, sebab duit tu yang benda kita nampak. Kalau kita nampak guys, memang automatik tak akan buat, semua orang tak nak buat dosa. Semua orang tak ada. Kita tak nampak benda-benda tu ghaib. Yang duit ni apa semua, harta semua kita nampak sebab depan mata, sebab tu kita kejar. Cuba pahala dengan dosa ni kita nampak. Semua dah bergebut nak buat pahala. Lepas tu saya ada Tak boleh lekat akhirat ni. Lepas tu saya ada pernah tanya ustaz saya apa itu iman kan. Dia salah satu poin yang ustaz saya sebut, iman tu bila kita percaya benda yang gaib. Contohnya kita percaya benda gaib. Gaib ni bukan benda-benda hantu ke apa. Benda gaib ni contohnya macam pahala, dosa, neraka, syurga. Macam Idan cakap. Allah kita tak nampak tapi kita beriman kepada benda-benda yang kita tak nampak. Kita yakin benda tu ada. Salah. Sekejap, apa salah tadi? Alin salah apa tu? Bila titian sirah. Apa definisi baik pada korang? Ada orang tanya. Apa definisi baik pada korang? Rasul ada 25. Apa definisi baik? Definisi baik Pada kita lah. Maksud Saya jahil, saya memang jahil. definisi baik kalau ikut hadis Nabi lah. Nabi cakap khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah kalian orang yang paling terbaik di antara keluarga kalian. Betul lah. Maksudnya Rasulullah nak bagi tahu yang orang yang terbaik adalah orang yang baik kepada keluarga dia sendiri. So baik dengan keluarga sendiri, insya-Allah korang akan baik. Betul. amal yang makan je. Khairukum li ahli wa anna. Orang komplain kat aku man tau. Kau ni man. Jangan apa. Orang tengah cakap aku dengar je. Orang cakap baru orang betul. Sebab kita kalau mendengarkan tazkirah, kita dengar sesuatu, kita tak boleh mencela. Macam yang Ijan cakap tadi, kalau kita tahu kita punya dosa dan kita punya pahala, orang bekerja-kerja untuk dapat benda tu. Tapi yakin pasti kalau kita nampak pahala tu, hati kita akan Lepas tekan. Ya, tekan lah. dengar tak aku cakap? Dengar. Dia tak dengar. Man, kau ulang balik man pasal mencela tu man. Dia tak faham man. Kalau kita ni, kalau Allah SWT ni tunjukkan Barang siapa yang mengikut sunnah aku pada zaman Fahsyat dan Munkar, dan saya akan dapat 100 pahala syahid. Korang boleh imagine tak? 100 pahala syahid. Satu pahala syahid pun dah besar. Imagine 100 pahala syahid. Betapa banyaknya. Saya nak makan dulu kan. Sebut makan kan. Sebut. Kalau aku tu Pahala tu dekat manusia dan saya akan pecah jantung manusia. So maksudnya betapa besarnya lah pahala ni Allah nak bagi tahu. Pada zaman Fahsyat ke? Tak tahu Fahsyat dan Munkar. betul kan lah kalau saya salah. Fasad dan Munkar. Fasad. Tak, ada orang sebut fasad. Aku tak tahu. Fasad dan Munkar. Fasad. Sorry. Bukan Fasya. Fasad. hari ni kan orang Islam, beribu-ribu orang Islam, berjuta-juta orang Islam, dia cakap dengan Nabi. Tapi dia tipu je. Saya lah kan. Kira Nabi tak tahu. Nabi ada anak berapa tak tahu, itu tak tahu. So kalau kita sayang Nabi, kita selawatkan Nabi. Macam tadi saya cakap apa, hidupkan, kalau kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita akan dapat 100 pahala syahid kan. Tapi Nabi ada cakap satu hadis, siapa yang mencintaiku, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama aku dalam syurga. Kalau korang nak masuk syurga Nabi Muhammad SAW, korang kena ikut cara Nabi Muhammad SAW. Dan lagi satu, jadi nak share lah apa yang jadi rasa jadi patut share. Macam mana kita nak tahu kita anak yang soleh ke tak? Macam mana kita nak tahu kita anak yang soleh ke tak?
Ustaz Wadi cakap, Ustaz Wadi Anwar cakap, ni bukan Zaidi cakap tau, ni Ustaz Wadi. Jadi repeat balik apa yang Ustaz Wadi cakap. Ustaz Wadi cakap, macam mana kita nak tahu kita anak soleh ke tak? Oh ya. Tengok kita berapa banyak kita ulang doa untuk mak bapak kita tu. Berapa kali kita ulang untuk mak ayah kita. Berapa banyak kali kita doa untuk mak ayah kita. Kalau kita doa untuk mak ayah kita hari-hari, maksudnya insya-Allah lah kita anak yang soleh. Kalau kita pun dah terlupa asyik doa untuk diri sendiri je, untuk doa lebih kepentingan sendiri lah, tak doa untuk mak ayah. So fikir-fikir sendiri lah. Ini saya cakap untuk saya juga lah. So hari-hari doakan je untuk mak ayah. Free apa doa. Benar. Dah laju kau bawa kereta Berapa jam Dah sampai. Kau macam Iwan ni. Orang dengar ceramah dia makan. Orang dengar benda-benda yang baik dia makan. Jadi kau makan tak apa. Kan kat dalam ni ada, kat Zaidi live ada sale 10,000, dekat Idan ada 1,000 lebih, dekat Iwan mungkin ada dalam 50 orang lah kan. Kat Iwan berapa orang? Kat kau berapa orang ada? Apa? Orang apa? Ada berapa view? 190 lebih. Dah naik pula. So dekat rata-rata kat sini semua view ni dah dekat berapa ribu dah. So korang kalau tahu, makan kalau bercakap tu adalah sunnah untuk kita. Tapi sunnahnya adalah bila kita cakap kebesaran Allah SWT lah. Dia tadi lah. Bukan tak boleh senyap tau. Macam Iwan cakap ni kan, Iwan cakap makan tapi dia cakap kebesaran Allah SWT, dia dapat satu sunnah. Sebab apa? Sebab kalau kita cakap kalau kita mak kita dulu kan, orang tua dulu cakap makan tak elok bercakap. Elok bercakap. Kan, betul kan? Tapi sebenarnya kalau kita makan tak bercakap, maknanya kita ni macam orang-orang Kristian. Orang Barat. Orang Kristian dia makan memang diam kan. Kalau kita terlampau bising sangat, kita macam Yahudi. Yahudi dia tolak. So ni buku Sirah Nabawiyah. Korang boleh cari dekat, tak tahu situ ada kedua ke tak. Dia ada 3 tau. Makan bercakap, makan bising dengan makan senyap. Makan senyap ni seperti makannya orang Barat. Kalau cakap benda-benda yang lara, huru-hara adalah macam orang-orang Yahudi. Kalau yang 3 bercakap, yang jenis bercakap tentang kebesaran adalah sunnah. Dia tak boleh senyap macam tu. Tapi kita digembar-gemburkan dengan orang tua-tua. Bila kita makan senyap, maka kena senyap tu sebab kita, orang tua-tua dulu biasalah nak hormat. Tak boleh ni sebab kita banyakkan dengan makan tak boleh bercakap. Lepas tu macam mana Man? Makan tak boleh cakap. Lepas tu apa lagi yang tua-tua dulu? potong kuku. Hati-hati lebih. Apa dia? Apa ni? Potong kuku tak ada kena-mena dengan makan Man. Ni pasal Bukan, ni potong kuku. Malam-malam tak boleh potong kuku. Banyak benda lah. Makan berbunyi memang tak boleh lah. Makan berbunyi memang tak boleh. Lupa apa Dan? Macam idaman makan bunyi. Kalau orang tegur lagi dia makan. Macam apa? sebab tu Rasulullah Ni lagi hewan. Dua-dua best. Rasulullah dengan sahabat makan dalam talam. So makan dalam talam tu dah ikut sunnah lah. Sunnah. So makan dalam talam, makan dalam satu talam yang besar. Korang boleh fikir logik tak? Takkanlah semua senyap makan itu. Zaman-zaman Rasulullah diorang punya zaman kan lain. So diorang sambil bercakap tu sambil cakap sambil makan. Sambil apa ni orang cakap benda-benda yang perkara yang meningkatkan iman lah macam tu. Cinta. So yang siapa yang dah kahwin, ada anak bini, ada anak kat rumah, belilah satu talam, beli satu talam. Cuba makan dalam talam dengan family. Korang akan rasa benda tu sangat berkat. And korang akan rasa Monorin. korang benda tu, makanan tu sedap ke. Sumpah dengan selama jadi keluar 3 hari, selama jadi keluar tablik, walaupun lauk tu simple je tapi sangat sedap. Tukang masak dia ni. Dengan ni. Siapa? Tukang masak. Daman dengan Idan selalu masak. Dan Apa? Ada gambar tau. Dan 28 hari bulan ni. Puasa putih besok dan Dia tahun 28.
Doakan Tok Wan Midi. Esok dah 28 lah. Dan 29 ke? Doakan apa tu? Yes lah apa tu? Potong bawang putih ke? Sama-sama. Dan Kan Hari satu. Apa man? betul, puasa putih jangan lupa kan. Puasa putih puasa apa? Okey, korang share pula. Go work lah sial. Ni benda ni, okey, benda ni lah bagus. Benda ni lah yang jadi rasa sangat memberi manfaat bila view macam ni. Idan ada view, Idam ada view, Iwan ada view. So kita manfaatkanlah view-view ni. Kita manfaatkan view-view ni untuk share, saling tukar pendapat. So tak terjadilah ikhtilat tu yang korang sebut hari tu. Masa yang berlalu begitu pantas. Biasa ke kalau perasaan tu? Esok puasa putih. Okey, esok Puasa hari putih atau puasa Ayamul Bid merupakan puasa sunat yang boleh dijalankan setiap bulan pada hari 13, 14 dan 15 Islam, bulan Islam kecuali pada 13 Zulhijjah. Kerana tarikh itu sebahagian daripada hari tasyrik. korang doakan untuk Ibu Ryu kuat untuk lawan kanser tahap 4. Semoga Ibu Ryu dipermudahkan urusan semua tu. Amin. Kanser tahap 4 Allah uji sebab Allah sayang Ryu. Tak apa. Saya ambil Liu. Fadilat hari yang boleh potong kuku hari Jumaat. Ambil Jumaat kan. Hari Jumaat potong kuku sunnah. Betul. Mandi sebelum pergi solat Jumaat pun sunnah. Wangi-wangian. Pakai wangi-wangian pun sunnah. Betul tu, riak ada banyak jenis. Betul, ada banyak jenis riak. Ada riak baik, ada riak jahat. Ada juga riak yang boleh diterima dan juga pahala. Riak apa? Itu selawat. Puasa putih tu apa? Ada orang tanya. Saya Puasa pun tak putih atau puasa Ayamul Bid merupakan puasa sunat yang boleh dijalankan pada setiap bulan 13, 14 dan 15 bulan Islam. Kecuali pada 13 Zulhijjah kerana tarikh itu sebahagian daripada hari tasyrik. Share. Puasa ini sangat digalakkan untuk dilakukan oleh umat Islam kerana kebaikan yang diperoleh jika anda melakukannya adalah sangat banyak. Perkara ini telah dinyatakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat berikut. Pada puasa 3 hari tiap bulan merupakan serupa puasa sepanjang tahun. puasa sepanjang tahun. Besar dia punya sama ada. Riwayat Bukhari 1979. Kena direct puasa 3 hari ke? Susah nak, tapi yang fadilat dia sangat banyak. 13, 14, 15 hari bulan. Maknanya 3 hari tu kena puasa lah kan? Dia sebenarnya kan yang dekat hadis-hadis ni dia umpama macam cheat code untuk korang dapat pahala tau. Macam korang main GTA kan ada cheat code dia tu kan. Hadis ni macam tu. Dia umpama korang jangan salah faham dia Kau main lah GTA. Dia seumpama macam Nabi ajar cara untuk dapatkan ekstra pahala tapi dengan cara yang mudah. Macam main GTA tapi pakai cheat code. Lebih kurang macam tu. Tapi rajin-rajin lah baca pasal hadis. Kalau puasa sehari boleh ke? Puasa sehari puasa apa tu? Wan, ada orang nak tengok buka hadis tadi. Iwan sahur antara kelebihan puasa putih. Puasa seolah-olah puasa sepanjang tahun. Nabi lah. Kisah Nabi. Mau niat mamai puasa putih esok. Ni buku Sirah Nabawiyah. Kalau nak tak kisah Nabi kan, tebal lah buku ni. Siapa yang rajin baca boleh beli buku ni. Buku-buku saya dah banyak hilang Semua kat situ. Ustaz Azhari selalu sebut kalau untuk orang-orang yang baru-baru nak belajar, baru-baru nak dengar pasal hadis, better baca Fadilat Amal. Sebab dia daripada situ dia cerita daripada tentang kisah kehidupan kita lah. Kalau macam mutakab hadis ni lebih kepada orang yang pernah keluar 3 hari dia akan faham. Kalau orang yang tak pernah keluar dia agak susah nak faham. So better cari buku Fadilat Amal dulu. Baca Fadilat Amal dulu. Bila dah start keluar nanti, dah keluar join tabligh apa semua, bila korang baca buku mutakab hadis tu barulah korang akan faham. Betul. Dan yang puasa tadi tu antara salah 1 hari ke atau 3 hari straight boleh ke atau 1 hari pun dah dikira? Tanya Ustaz lah lebih afdal.
Saya tak berani. Fadilat sedekah. Turun. Alif Abdul. Oh, betul turun. Allahumma. Esok aku ada kerja sebenarnya ni. Dia hari Fadilat sedekah pun okey. Tak tahu saya nak keluar kat tepi aku. Eloknya betul turun. Oh. Di. Asal keluar kat aku lah. Alhamdulillah. Betul turun. Tidak ni saya. Go work. Ini kali boleh ganti ke? Khulafah Rashidin ke? Alamak, jadi tak ingat lah. Jadi Allah kat diorang dah ingat kapal mili dah haram ke? tak boleh awak tapi jadi dah buang dah. Tak boleh awak jadi tapi dah buang apa? Buang apa tu? Uish, tak ada. Penuh 3 hari share. Khulafah Rashidin. Jadi lupa. Okey. Okay, 6 sifat Wan. 6 sifat. 6 sifat. 6 sifat. Dia cakap kau Wan. 6 sifat Wan. Kamu Iwan juga. Aku Idan. Buku tu kalau nak beli boleh pergi dekat TikTok rumah saya. Boleh ke lelaki pakai gelang orang tak boleh. Kalau korang nampak kita orang pakai jangan tiru. Apa yang korang nampak benda baik tiru. Kalau benda buruk jangan tiru. Tu je. Betul. Apa pendapat Ustaz yang ajak berdebat? Oh, Apa pun Jangan tanya benda-benda macam gitu. ni dah jauh ni. orang badar. Belum sampai lagi ilmu saya kat sana. Aku ada satu cerita pandang pasal ustaz berdebat dengan ustaz ni. Dah dengar tak? Apa dia? Go. Kamu cerita ke kamu buka YT? Tak. Aku tengah tengok kita lah. Dia cakap dengan Imam Malik. Jom. Yang Dia cakap dengan Imam Malik apa tahu? Dia cakap dengan Imam Malik. Ni dia kalau kita doa dan kita usaha ni apa yang kita nak. Kan? Tapi Imam Malik cakap apa pula tahu? Imam Malik cakap pagi tadi dia nak keluar daripada pondok, dia cakap dia terasa dalam diri dia terfikir dia nak makan buah anggur sangat. Kan? Tapi tak disangka-sangka yang bawa buah anggur tu Imam Syafi'i. So maknanya Allah SWT ni bagi rezeki pada dua cara. Dan pendapat antara dua imam ni bercanggah tapi diorang selesaikan dengan cara yang mudah. Faham tak? So diorang ketawa-ketawa macam tu. Habis tu dia tak ada perbahasan. Macam mana yang ustaz-ustaz kita sekarang, yang saya bukan cakap diorang berbahas sekarang, tapi itulah cara-cara orang-orang yang terdahulu untuk maksudnya dua-dua boleh terima lah Man. dua-dua boleh terima daripada Imam Malik, boleh terima apa pandangan Imam Syafi'i, boleh terima apa pandangan Imam Malik, sebab dua-dua tu ada manfaat. Betul tak? Kan? Dua-dua tu ada manfaat. Sebab apa? Rezeki tu Allah Ta'ala bagi dekat Imam Malik sebab Imam Syafi'i. So itu cara Imam Malik dan juga dua-dua imam ni, imam yang kita ikut mazhab. So dua-dua power imam. Nampak tak diorang punya perbahasan, diorang punya lembut. Macam kita sekarang, Wahabi macam ini, yang ni macam ini, yang ni fight. Hari tu aku ada satu soalan dia, orang bertanya aku tau. Tapi ni borak bukan dalam live, borak secara real live. Dia cakap aku apa tau? Tabligh ni kalau tak pergi, wajib ke? Okay, setiap umat setiap manusia yang dilahirkan ada kalimah tauhid la ilaha illallah, wajib menyampaikan dakwah walaupun sepotong ayat. Itu adalah hadis. Betul tak Dan? Itu Nabi yang cakap tau. Nabi yang cakap sampaikanlah Ayat tu walaupun sepotong ayat. Itu dah dikira dakwah. Korang share video ustaz bagi ceramah dekat TikTok ni pun, korang repost pun dah dikira dakwah. Korang post apa-apa benda korang tak bercakap pun dah dikira dakwah. So sangat simple. Dakwah ni berbagai cara. Dakwah ni pun korang tunjuk akhlak pun dikira dakwah. Guys, ada orang cakap sebelum tutup live baca kunut nazilah untuk Palestin. Tu jadi lah. Lepas tu ajak Assalamualaikum, jual solat pun dakwah. Assalamualaikum, jual solat Dakwah paling terbesar senyum. Senyum je kan? Jauh. Dah jauh. Tu kita orang tak boleh.
Sebarkan salam, Nabi cakap. Sebarkan salam. Maksudnya bagi sebarkan salam. Maksudnya korang cakap Assalamualaikum pun dah dikira dakwah dah. Sebab Nabi cakap sebarkan salam. Senyum dah kira sedekah. Masa orang tu tanya aku cakap dia, tabligh ni tak wajib untuk kita buat. Benda ni bukan wajib, betul tak? Kan? Benda ni bukan wajib, tapi ini adalah semua orang dalam dunia ni ada 124,000 nabi kan, ada 313 rasul dan ada 25 nabi yang perlu diketahui dan 5 ulul azmi, dan kita ni salah satu umat Nabi Muhammad yang dapat buat kerja dakwah Nabi Muhammad SAW kan? Benar. Umat terdahulu ni umat nabi je yang boleh buat, maksudnya nabi-nabi je boleh buat kerja dakwah ni. So kita ni yang dalam dunia Istimewa. umat Nabi Muhammad SAW ni kita kena dakwah kan. Tabligh ni bukannya wajib untuk semua orang, tapi dakwah kan, antara pintu ke pintu. Lepas tu dia tanya aku macam-macam sebenarnya dia tanya aku tu sebab adik dia keluar juga 4 bulan, tapi adik dia keluar jenis tinggal terus. Pakai kau punya anak. Faham tak? Lepas keluar. Faham tak? So dia tanya aku dia macam dia jadi curious bau. Macam aku cakap sebahagian orang bukan macam tu. Mungkin segelintir daripada tabligh yang nampak macam tu and dia conquer kat semua. Jangan rosak, jangan kerana setitik nila rosak susu belanga kan. Dia bagi saya kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Macam saya contoh macam saya mampu keluar 3 hari je. So azamah 3 hari. Ini kita buat live ni pun kita share benda macam ni, kita borak pasal agama, kita borak pasal iman, kita borak pasal Rasulullah. Ini pun dah dikira dakwah. Korang betulkan balik apa yang kita orang cakap pun dah dikira dakwah. Inilah dakwah. So tak semestinya korang kena keluar tabligh tu baru dikira dakwah. Korang share benda baik, korang bercerita dekat family korang, anak korang cerita kat wife korang, oh ni macam ni apa semua, tu pun dah dikira dakwah. Dakwah ni penyampaian dia. Ke masjid pun dah dikira korang dah berada di jalan Allah. Maksudnya korang dah berjalan di jalan Allah lah. Maksudnya kalau korang on the way ke masjid tu korang mati dalam keadaan korang mati di jalan Allah. Macam tu. Benar. Kalau kita tahu apa pahala dia, kalau kita tahu apa fadilat dia, kalau kita tahu macam mana cara nak buat dia, insya-Allah kita lagi macam semangat nak buat. Dia sebab kita tahu, sebab kita tak tahu, sebab kita tak di apa ni orang cakap, tak di titik benda ni daripada kecil. Mungkin ada setengah orang family yang beragama, mungkin setengah orang family yang western, yang jenis tak ni. So mungkin melalui benda macam live macam ni, kita boleh sampaikan benda-benda baik, and benda tu boleh sampaikan kepada orang lain. Tu dah kira dakwah tu. So sampaikan je. Yang penting sampaikan kat family dulu. Sebab apa-apa family ni kan, macam contoh korang kat rumah kan, korang nampak abang korang tak solat kan, kejut je cakap bangun subuh. Sebab nanti kat akhirat semua akan cakap nafsi. Tapi bila dah sampai bab nak timbang tu, semua akan walaupun sendiri. Semua berebut nak ambil pahala dekat orang lain tu. Semua akan claim. Akan ungkit. Sampai akan cakap apa semua ungkit. Sampai yang aku cakap, ya Allah, kalau dia ni tarik aku untuk solat subuh, mungkin aku akan solat. Sampai macam tu. Imagine. Itu Nabi cerita balik tau. Sebab Nabi dah boleh nampak dah depan ni umat dia macam mana. Sebab tu Allah jadikan solat sunat taubat. Ada orang tanya apa ni? Macam nak kawal iman kita yang naik turun tu, tanggungjawab solat awal waktu. Zaman dan ada orang tanya aku, macam mana pula tabligh yang fokus ke agama semata-mata? Dia langsung tak ambil tahu. Apa buat? Jangan tunggu-tunggu. Macam mana pula tabligh yang fokus ke agama semata-mata, hal dunia langsung tak ambil tahu. Dia dunia ni dia jangan letak ke dalam hati kan. Manusia zaman sekarang ni dia letak cinta dunia dia terlebih daripada akhirat dia kan. So
bila orang tabligh ni keluar terlampau lama, maksudnya dia tinggalkan dunia dia, dia nak cari keredaan Allah SWT. Kalau dia tinggalkan bini dia, anak dia, maka dia dosa lah kan? Dia tinggalkan nafkah dia tinggalkan ni, salah dia kan? Dia kena balance lah. Even dia cari dalam keredaan Allah SWT, dia still salah sebab dia tinggalkan tanggungjawab dia kan, yang dipikul. So sebab tu orang tabligh sebelum keluar 40 hari, 4 bulan, setahun, diorang akan pergi ke Siptaling. Diorang kena tanya dulu nak keluar 4 bulan ni bini dah cukup duit ke belum, makanan macam mana untuk diorang semua. Diorang dah buat macam tu dah. Punya. Faham tak? Betul. Boleh tak share macam mana korang boleh keluar 3 hari? Thank you. Boleh, nanti kita orang nak keluar, nanti kita orang beritahu. Betul. Dalam ni banyak lelaki ke perempuan ni? Tanya dia share macam mana korang boleh terjoin keluar tabligh. Sini, join keluar tabligh ni Saya first kali kan, masa tu arwah, saya ingat lagi arwah Siti Sarah nak meninggal kan. First day arwah Siti Sarah meninggal, Haris Anwar korang kenal dia tak tahu dia time tu dia macam pelik sikit. Hari tu dia pelik sikit. Ni dia cerita kat kau juga dia semua kan, betul tak? Hari tu dia pelik. Saya duduk satu rumah dengan Haris dengan Taju. So that time bila dia sedih tu, lepas tu saya cakap dengan dia, tak apa Haris, nanti ada satu hari nanti kita boleh lah keluar ikut tabligh apa zaman. Esoknya 2 hari selepas tu dia terus dapat call, dia dapat keluar pergi tabligh dengan Ustaz Abid lah. Kan? Dia keluar dengan Ustaz Abid lah. Lepas tu kita orang tak keluar lah. Lepas tu Haris masa tu dia hari-hari dia rasa nak mati. Sampai kan dia cakap saya, Man aku sayang kau Man, kau nak apa kau cakap je. Kita ni kawan kan. Saya takut lah tengok Haris ni tu. Hari-hari dia nangis hari-hari. Sampai dia tidur pun saya akan tengok, saya pegang kat sini kan, macam dia ni hidup ke dah mati ni. Aku situ tu. Lepas tu aku kejut, Haris bangun. Oh hidup lagi. Lepas tu ada cakap aku, kenapa? Aku saja je tengok bukan hidup ke hidup lagi sah. No, so starting tu Haris keluar tak pergi 3 hari. Sebenarnya pahala yang kita buat ni, yang kita keluar 3 hari ni Banyak Haris lah. Memang banyak Haris. Lepas tu minggu depan tu saya nak pergi pula. Haris ajak saya. Lepas tu saya telefon Pok D. Lepas tu Pok D cakap, lepas tu kau pergi rumah aku dia yang lepak rumah aku. Lepas tu kita cerita pasal Aisyah kejap. Kita borak-borak. Yang Aisyah unfollow kau tu. Benda tu tak payah cerita sini beruk. Nama dia bangang sikit. Okay, jadi cerita Pak Zadi lah. Jadi okay, starting dia time Zadi datang rumah dorang tu kan, time tu Daman ada, Haris ada, aku ada. Time tu aku tak kahwin lagi. Kalau aku ada dalam ni lah. Aku ada time tu. Aku tak ada. Aku tak ada dia. Tak ada kan? Aku tak ada. Faiz Abbas time tu kan. Sebelum ni Zaidi kalau buat badan, dia orang bila buat badan ni dugaan dia akan menunjuk tau. Kononnya nak bagi motivation, tapi sebenarnya syaitan ni pandai tau. Syaitan ni buat macam, oh kau boleh bagi motivasi ke orang ni, padahal kau nak menunjuk sebenarnya sebab kau dah buka aurat. Benda tu dah jadi saham, dah jadi dosa jariah kau dah. Dah jadi riak. So bila Zaidi pergi kat rumah diorang tu, Zaidi cakap kat Haris, sebab time tu kita tengah lawan-lawan buat badan tau. Haris buat badan, Zaidi tengah buat badan. Diorang semua tengah workout lah, sekali dengan Daman lah. Daman pun kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada kan. Badan aku cantik lah time tu. Okay, lepas tu Zaidi cakap dekat Haris, aku nak buat badan tapi aku takut aku menunjuk lah. Haris pelik tau. Haris pelik sebab Zaidi tak pernah pun macam tu. Sebab Zaidi sebelum ni memang payung habis lah, orang cakap payung habis lah sebelum ni memang payung habis lah. So Haris macam pelik tau dengar. Lepas tu lepas selang 2-3 hari tu Haris macam Haris cakap jom lah keluar 3 hari sekali dengan Daman lah. Time tu first time keluar dengan Daman lah, dengan abang Bobby ni, Zahiri Azim. Ramai lah time tu. Haris Anwar, Zul Arifin ada. Tu first ke? Tak, Zul Arifin second. Tak, tu first. Zul Arifin first. First lah. First gila. Yang kita pergi
Itulah yang aku cakap tu pergi dekat Zul tak ada. Abang Zul tak ada. So tak ada, so tak ada. Odi, Abang Zul tak ada time tu. Tak ada, so second. Abang Zul second. Kamu second Wan, kamu second. Ini first. Ya. Ni first kali. Oi, time tu memang tak tahu lah. Kalau nak ikutkan, yang first batch yang hari score tu, kau tahu siapa? Kau tahu siapa? Syarif Zero, Atu, Time tu Abang Syarif ada. Ya, Arif. Copot pun ada tau. Copot keluar masa zaman-zaman Haris tu lah. Ya, sehari je kan copot. 3 hari. Pok ni jenis touch tak dulu. Touch tu apa? Touch macam mana? Maksudnya touch. Solos kedua. Geng-geng Solos saya. boys Solos dengan Iwan apa semua. Saya dapat pergi sana pun sebab daripada Solos dan Dihu juga. Dia orang ajak. Baru saya dapat. Baru jumpa semua. Masa dulu Iwan jumpa saya, dia panggil saya Ustaz dulu. Ustaz benda kau dengan rambut perang kau tu. Ustaz. Dia panggil saya Ustaz. Saya jumpa Zaidi diam je. Jangan saya Ustaz. Paling tekun kat depan. apa? Paling tekun kat depan. Duduk depan kan nampak. Memang rumah gila Zaidi masa tu. Kali bangun ambil kau. Alamak tingginya budak ni. Saya dengan Zaidi time tu first keluar tu, kita orang borak-borak. Ada satu brother ni lah. Brother ni duduk bawah rumah je. Lepas tu dia borak dengan Amir kita orang. Tapi kita orang time nak tidur dah time tu. Mata dah berat. Borak dia panjang. Siapa nama abang tu ni? Bodoh lah Man. Kalau abang tu ada dalam ni ke tak dia terasa Man? Ada lah. Abang tu siapa nama dia, aku lupa. Lepas tu kau tanya nama dia pula. Bongok lah Man. Kata ya. Kau balik ni. Dah tahu lah idaman. Tadi Aisyah. Lepas tu dia sebut orang lain pula. Kau ni bebal lah Man. Kau kenapa? Kau makan apa ni? Kau ada ambil bahan terlarang ke? Bahan terlarang tadi. Apa? Touch. Korang kena Haji Soleh kan? Memang beg gila lah. Kenal? Tak. Ngawas acik ni tak. Memang tak. Tak tahulah. Dia Allah ni dia okey macam ni lah. Pakcik Nabi pun, Nabi Allah sendiri cakap yang iman ni tak boleh copy paste. Maksudnya kalau bapa kita beriman, tak semestinya anak kita beriman. Contohnya macam pakcik Nabi ni protect Nabi daripada kecil sampai ke tua, protect buat dakwah, tolong tolong Islam tu, bantu agama Allah apa semua. Tapi Allah tak bagi pun hidayah. Nabi doa nangis-nangis siap minta apa semua, tapi Allah nak bagi tahu kat Rasulullah yang hidayah ni bukan kau yang bagi, hidayah ni aku yang bagi. So macam mana kita nak dapat hidayah ni? Hidayah ni sebenarnya hari-hari Allah bagi. Sekecil-kecil hidayah bila kita dengar azan. Tipulah korang kalau korang tak dengar azan. Itulah sekecil-kecil hidayah. Kalau orang cakap belum dapat hidayah lagi lah. Hidayah ni sekecil-kecil hidayah bila kita dengar azan. So bila dah dapat hidayah tu, korang kena grab. Okay, contoh let's say macam orang bagi hadiah kat korang kan. Korang bagi hadiah. Tapi korang macam buat korang rasa orang tu nak bagi hadiah lagi tak? Tak. Ibarat dia macam tu lah. So Thank you bagi hadiah. bila dah dapat tu, grab betul-betul korang pegang and minta ke Allah supaya dapat istiqomah. Betul. Kalau macam saya lain. Macam saya senang PKP. Macam mana boleh kena hidan? Keluar tablik jugalah. Saya waktu PKP tu saya start belajar solat, bukan belajar solat, belajar maksudnya dengar ustaz ceramah apa semua, and then saya first time buat solat tahajud seumur hidup. Lepas tu saya doa lah kat Allah, ya Allah bukakan jalan aku, tunjukkan aku jalan yang benar. Selang sehari macam gitu, tiba-tiba Haris Anwar call. Saya DM Haris, saya cakap kat Haris, macam mana benda ni nak ikut? Sebab saya dulu pernah keluar time saya kecil, umur Damai, Zaidi, Iwan semua. Kat situ tu lah, kirakan tahun lepas, masa tu, masa PKP tu saya first time solat tahajud. Kau tengok solat tahajud, kau punya air mata macam air sungai.
tanpa henti. Tiba-tiba Aris DM. Tapi apa yang saya respect dekat Daman, Syahidan, Iwan, dorang ni keluar 40 hari. Macam saya Aku 3 hari lah. 3 hari. Kita sama. Daman, Idan nampak je macam ni kan, tapi dorang terus keluar 40 hari tau. Terus keluar 40 hari tau. Tak ada fikir-fikir panjang, terus keluar 40 hari. Daman 4 bulan. Daman 4 bulan. Idan 40 hari lah. 40 hari. Steady lah. Korang boleh fikir sendiri lah. Nampak je macam ni sebenarnya. So janganlah judge orang daripada luar. Masa 40 hari yang kedua tu maksudnya silah kedua tu, kau tahu tak, tentu aku duit tak ada tu. Tak ada, serius aku cakap kau tak ada duit pisang aku tentu job kurang kan. Tapi Allah uji tentu kan. tapi Allah Ta'ala ni baik kan. Memang ada saja. Sampai aku pakai duit tabung kan. Duit tabung tu, Tabung masjid. tabung masjid nenek kau. Haji Soleh, Daman, Idan kenal aku. Saya tak keluar dekat Haji Soleh kat mana Man? Bulu kan? Membau sempak. Bulu tak keluar. Membau sempak. Jangan cakap respect besok Sungai Buloh yang Tafiz tu. Aku paranormal. Saya jahil. Saya tak boleh. Malaysia. Korang rasa macam korang yang decide untuk masuk live ni kan? Dah soalan Sebenarnya apa percakapan kita macam mana? atas izin Allah. And korang masuk live ni pun, dengar apa yang kita cakap ni pun atas izin Allah. And ada sebab kenapa Allah nak bagi korang masuk, sebab untuk Terima kasih Allah nak gerakkan. Mungkin benda tu boleh gerakkan hati. And banyak tau yang Iwan sampaikan dekat Zaidi, yang Siti bagi tahu Zaidi. Sumpah Zaidi sangat-sangat sebab sangat-sangat terharu lah, sebab apa yang kita buat ni dapat impact yang manfaat. So kita tak larilah daripada niat. So kita doa banyak-banyak supaya jangan lari pada niat, supaya jangan kejar Dunia. macam kerja dengan TikTok tu biasalah. Kerja tu tak kerja, tapi jangan terlalu lari pada niat lah. At least kita sampaikan manfaat juga. Sampaikan benda-benda yang bermanfaat. At least benda tu jadi amal jariah kita. At least kita dah mati pun benda tu still berjalan. Benda kalau contoh orang tengah record apa yang kita cakap ni, orang dengar balik kan berjalan. Aku pun dapat pahala juga. Tiga amalan bila kita mati. 3 amalan yang kekal kat dunia: anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. 3 benda lah. So ni adalah ilmu kan. Doa anak yang soleh. Perasaan lepas keluar tablik. Apa perasaan lepas keluar tablik? Lain. Sangat-sangat tenang. Bukan keluar. Tangguh. Maksudnya? Lepas tangguh. Oi, dugaan bos. Dugaan. Sangat dia confirm kena uji. Sebab apa yang Ustaz jadi cakap, orang bila dia nak berubah ke arah kebaikan, ujian pertama yang dia akan dapat adalah orang sekeliling dia. So orang sekeliling ni akan datangkan ujian untuk kita. Untuk orang yang selalu untuk orang yang nak berhijrah ni, ujian pertama yang dia akan dapat adalah orang sekeliling dia. So benda ni lah yang macam kadang-kadang ada orang keluar tablik, tiba-tiba korang ternampak dia pergi club ke apa. Korang jangan salahkan dia tablik. Salahkan individu. Setan yang hasut dia tu. Salahkan individu. Ujian dia lagi hebat lah orang kata. Keluar tablik, bila jadi jahat, dia lagi jahat sebelum ni. Lagi double. Dia macam gini, sebelum ni kita jahat. Lepas tu kita masuk tablik, and then bila kita tangguh, bila kita tak rekod rapat dengan jemaah ni, kita lagi jahat daripada sebelum. Itulah ujian dia. Lepas tu dia kena kekalkan, bila keluar tablik, dia balik tu dia akan praktikan 5 amal masjid, 5 rumah. Benda-benda tu yang membuatkan kita baca taklim. Benda tu yang membuatkan kita ni terus istiqamah. Bagi Zaidi nak elakkan daripada kita kuat daripada kena ujian tu, solat dan benda-benda Daman cakap tu. Sebab solat ni Allah bagi tahu kan, nak untuk mencegah daripada kemungkaran. Jadi perasaan tak lipus tu. Ya betul, nak cari kesebaik. Tablik ada perempuan pun ada, tapi dia dipanggil maksurat. So dia kena ada yang mahram saja Ikut pada suami ke abang ke. Dia kena mahram saja. Bro nak isi untuk saya pakai hadis Ada masturat. Midi. sahih.
Ya, saya kalau benda tu tak sahih saya takkan cakap, dan benda tu kalau saya tak tahu saya pun takkan cakap. Apa dia main? Dia cakap apa? Dia cakap kalau nak keluarkan satu hadis tu pastikan benda yang sahih. Hadis ni ustaz saya cakap apa tahu? Kalau even hadis tu pun hadis orang cakap apa? Doif. Hadis doif. Walaupun hadis tu hadis doif, kita ambil dia sebagai untuk kita nak amalkan dia. Sebab dia kebaikan. Walaupun dia doif. Benda tu tak benda lagu orang kata benda yang salah. Asalkan dia doif, asalkan dia bagi manfaat dan dia bagi kebaikan. Siapa yang cakap tadi Man? Kalau ni cakap boleh je. Bulan 1 ni ikut kita orang, InsyaAllah. Surat 3 hari 10 hari 2 bulan. Bulan 1 ada. Aku keluar. Bulan 1 ni nak ikut, jom, boleh, tak ada masalah. Dan kau ikut kan? Pergi kan? Sebab Okey. Lagi satu sebelum aku terlupa kan. Kebanyakan ni apa yang Ustaz Wadi Anwar cakap tau. Ni apa yang Ustaz Wadi Anwar cakap. Ustaz Wadi Anwar ni bila dia buat ceramah, dia akan buat research tau. Dia akan buat research. Ya, dia jadi dia kata 90% dekat dalam Malaysia ni orang bercerai disebabkan tak solat. Disebabkan laki bini tak solat. 90%. Ni Ustaz Wadi Anwar cakap Korang boleh search cari balik video-video Ustaz Wadi Anwar cakap. Bukan kebanyakan, mostly yang bercerai tu disebabkan diorang tak solat sekali. Maksudnya tak solat kat dalam rumah tu. So bila tak solat tu tak ada keberkatan dalam hubungan korang dalam. Tapi jadi takut kan bila nak sebut benda-benda macam ni, takut datang kat hujan diri sendiri pula kan. Macam kisah-kisah yang benda jadi sebelum-sebelum ni, macam 3 tu kan, yang pasal 3 kan. Bila kita bercakap pasal orang, sekejap lagi Allah uji kita, takut kita pula tak dapat nak hadap. So orang ya, tadi ada orang cakap aku apa tadi sekejap, sebab berdusta atas nama Nabi maka nerakalah tempatnya. Bukhari 110. Ya, saya pun taklah mengajar orang ni benda-benda yang saya tak dengar. Takkanlah saya nak ajar orang benda-benda yang sesat.